sekian lama menyebabkan rakyat menderita. Jadi, dia orang sudah sampai ke satu tingkat yang tak boleh nak tahan nanti. Ya. Saudara Zul Hazri. Jadi itulah apa yang berlaku. Yang lebih menarik lagi mungkin bukan saja bagi orang di Malaysia tapi di seluruh dunia, ataupun mungkin ini adalah kesedaran yang bagaikan teori domino itu akan menular ke negara-negara jiran termasuklah Libya di mana saudara Zul Hazri ada dan juga Jordan dan sebagainya. Adakah mula terdengar cerita ataupun kabar ataupun perasaan seperti itu yang diperkatakan oleh rakyat di Libya contohnya? Sebenarnya untuk menafikan wujudnya pensias ataupun yang orang cakap sebagai teori domino itu, menafikan sebenarnya tak boleh dilakukan. Itu sebenarnya bahang ni memang terasa lah. Tambahan pula itu tidaklah begitu jauh dari tempat negara saya keluar sekarang. Jadi jika melihat kepada pendapat dan pandangan dari kalangan warga bawahan, itu apa yang berlaku akan dengan segera mengaitkan dengan apa yang berlaku di Indonesia, di negara mereka. Oleh kerana itulah kita tindakan kerajaan di sini mungkin pada satu tindakan untuk mengambil hati rakyat dan apa yang berlaku di negara kita tak berlaku di sini. Okey. Terima kasih saudara Zul Hazri. Memang betul. Okey. Kerana talian tu kurang jelas. Bercakap, berbual dengan warga tempatan, sebenarnya mereka yang sedikit kiri, mereka sudah pasti akan mengaitkan apa yang berlaku di Indonesia akan berlaku juga di negara mereka, bahkan juga di negara-negara lain. Ini kerana negara-negara Afrika Utara ini mereka berpolitik budaya yang hampir sama. Terima kasih saudara Zul Hazri. Talian kurang selesa malam ini, tapi kita akan terus mengikuti perkembangan dan kalau sudi nanti kita hari lain kita akan telefon saudara Zul Hazri lagi. Semoga semuanya selamat di sana dan juga bagi orang Malaysia yang mungkin berada di Tunisia. Terima kasih saudara Zul Hazri. Prof, tiba-tiba meletup ni. Kita pun tak melihatnya dan bermula dengan seorang pemuda yang kecewa kerana tidak dibenarkan menjual sayur ataupun buah dan membakar dirinya. Selepas itu berlaku tindak balas, ada tunjuk perasaan, ada hentaman kembali daripada pihak berkuasa. Tapi apabila kita sudah melihat 2-3 hari ke depan ini daripada peristiwa itu yang berlaku sejak Disember, ada yang mengatakan bahawa itu hanya pencetus mula, tapi yang menambah lapisan di atas itu adalah golongan pelajar universiti, para siswazah yang telah keluar bekerja tapi dengan himpitan krisis ekonomi. Selama ini Tunisia itu agak stabil dan kukuh dalam ekonominya, tetapi apabila himpitan ini mula datang, golongan kelas menengah yang agak besar di Tunisia itu berbanding dengan negara Afrika Utara lain juga menyahut gelora yang bermula dan menukarkannya menjadi tsunami di Tunisia. Pandangan Prof? Saya nak kaitkan ataupun nak membuat suatu persamaan apa yang berlaku di Tunisia ini dengan apa yang berlaku di Palestin pada Disember 1988, peristiwa Intifada. Di mana pada waktu itu Israel sendiri pun tidak menjangka akan berlaku kebangkitan. Dia berlaku dengan peristiwa apabila pekerja yang balik daripada bekerja Israel dilanggar oleh pemandu kereta kebal Israel, dan itu mencetuskan kebangkitan Intifada yang berlanjutan hingga pada hari ini. Apa yang berlaku di Tunisia ini sebenarnya memang Tunisia dianggap sebagai di kalangan negara Arab yang paling stabil. Malahan kalau kita lihat dari segi penentangan, kalau dibandingkan dengan Mesir, dibandingkan dengan Algeria, Tunisia ini cukup stabil. Saya pernah membuat temu bual dengan salah seorang pemimpin pembangkang yang paling utama pada tahun 1980-an, iaitu Rashid Ghannouchi. Saya bertanya kenapa di Tunisia tidak berlaku begitu. Jawapan beliau, sukar untuk menggerakkan rakyat Tunisia untuk bangkit kerana rakyat Tunisia secara umumnya hidup dalam keadaan selesa. Mana kelas menengahnya selesa. Tetapi kenapa berlaku pada waktu ini? Kalau kita secara umum senario di Tunisia merdeka tahun 1966. Dalam sejarah kemerdekaan Tunisia, mereka yang menggerakkan kebangkitan ini ialah mereka yang berjuang atas Islam. Tetapi apabila negara merdeka dipimpin oleh Habib Bourguiba. Siapa Habib Bourguiba? Seorang sekularis yang mendewakan Atatürk. Apa tindak tanduk beliau? Tindak tanduknya melukakan hati umat Islam. Antara tindak tanduknya ialah menurunkan atau downgrade Zaituna
sebuah universiti yang dianggap tertua, lebih tua daripada Universiti Al-Azhar. Dan beliau juga terkenal di kalangan pemimpin Islam yang secara terbuka minum di bulan Ramadan kerana menyatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengurangkan produktiviti. Dia melukakan hati umat Islam. Oleh itu bagi umat Islam melihat mereka berjuang dan mereka dinafikan hak mereka. Kita lihat dalam klip tadi. Kalau kita perhatikan, cuba kita interpretasi siapa yang berdemonstrasi ini. Mereka tunjuk ini dan ini. Apa maknanya? Ini kita tahu victory. Apa maknanya ini? Ini maknanya la ilaha illallah. Satu. Ya. Oleh itu, mau tidak mau, kalau kita baca daripada apa yang ditunjuk oleh para demonstran ini, bermakna elemen-elemen Islam itu sebenarnya terkandung dalam tunjuk perasaan ini. Itu saya nak kaitkan, kita perlu pergi rehat yang pertama apabila kembali nanti, kerana tahun 87, apabila hampir bergolak dengan perang saudara dan sebagainya, presiden yang lari itulah tiba-tiba muncul hero, dilihat dan disukai rakyat dan sebagainya. Tapi mungkin kita perlu balik ke situ untuk melihat kebangkitan, kalau orang putih itu dipanggil Islamis lah. Tapi mungkin pejuang-pejuang Islam dan sebagainya, Rashid Ghannouchi dan sebagainya. Tapi juga ada parti pembangkang Marxis dan sebagainya. Dan bagaimana sejak lebih hampir mungkin 25 tahun ini, hampir suku abad ini, dengan pemerintahan yang sebegitu lama, jika pun sekarang ini demokrasi bahawa tidak mahu kerajaan campuran tu ada mana-mana pun RCD atau parti lama presiden itu, tetapi adakah yang baru ini yang balik daripada luar sebagainya boleh mengambil alih dengan begitu saja? Dalam aspek politiknya, bagaimana transisi itu akan berlaku, peralihan itu kita bincangkan selepas ini.